بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الثاني حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحما عليهن. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال في تعظيم حقهن: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال: والصاحب بالجنب، قيل هي المرأة. وليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كانت أزواجه تراجعنه كلاما وتهجره الواحدة منهن يوما إلى الليل. Kita masih belajar mengenai dengan hubungan kita laki isteri. Dan telah disebut oleh tuan kita ni ada 12 perkara yang kita sebagai tok laki atau sebagai suami kena jaga dalam masalah kita dengan isteri kita. 12 perkara. Yang pertama masalah walimah. Kita baca dah. Walimah makna jamuan. Ada dengan jamuannya dan ada doa-doa tertentu yang diajar oleh agama supaya kita sebut kepada pengantin, kita panggil laki isteri, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita doa minta Allah Taala beri berkat. Benda hok molek pun minta Allah Taala beri berkat. Benda hok berlaku sekali-sekala hok tak sedap dengar, tak sedap tengok pun minta ujungnya ada berkat juga. Dan kita minta Allah Taala himpunkan dan masa kelamin ini dalam keadaan baik terus-menerus. Ini doa yang diajar kepada kita sebagai orang Islam supaya kata kepada supaya doakan dan katakan kepada laki suami dan isteri ataupun laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Malam ni pula husnul khuluq ma'ahunna. Kau yang kedua yang mesti dijaga oleh si suami ataupun tok laki ialah perangai kena buat molek depan si perempuan. Wahtimalul adza minhunna, dan kena tanggung susah payah kerana perangai tok molek daripada perempuan. Kita sebagai seorang tok laki, bila kita ni ada isteri, sikit sebanyak benda hak tok molek yang berlaku daripada si perempuan kena ihtimal, kena tanggung atau berkelantapan kena lah sikit. Kena sikit. Kita lebih lagi bila kita ingat hadis dia. Nabi sebut perempuan ni dijadi daripada tulang rusuk belok. Tulang rusuk belok. Sama ada hadis ni sama ada maksud tulang rusuk tu ada. Kalau tulang rusuk sampuk tu biar dulu. Tapi yang pentingnya menggambarkan pada kita bahawa kejadian orang perempuan tak serupa dengan kejadian kita orang lelaki. Kejadian orang perempuan ni ada belok-belok tu ada sikit. Jadi Nabi kata kalau hak belok ni kalau nak betul dia patah. Kalau nak lok dengan belok tak maka belok lah dia. Jadi pusing ke mana pun dia ni belok. Oleh yang demikian sikit sebanyak perangai hak tak molek keluar daripada dia tu kena lah muka-muka udah bagian bagian belok. Kemudian kata dia apa yang kita diajar supaya ataupun supaya sabar di atas perangai tak molek perempuan ni kalau ada sekali-sekala tarahuman alaihinna, kerana tunjuk kesian belah. Kerana kita ni diminta bersifat kesian belah terhadap perempuan. Kita sebagai orang Islam, agama kita ajar supaya tunjuk kesian, tunjuk rahmat terhadap si perempuan. Bukan kerana tu imam suruh, bukan kerana tu guru suruh, kerana agama ajar pada kita supaya kita bersifat baik sikit dengan si perempuan. Qala Allah Ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini ayat yang pertama sebagai nas daripada Quran sendiri bahawa wa'ashiruhunna, hendaklah kamu semua hai orang lelaki ulungan suami bermuasyarah dengan perempuanmu bil ma'ruf, dengan baik. Muasyarah perkataan Arab ambil daripada perkataan isyrah. Isyrah ni maknanya kita kata berkeluarga lah. Asal makna isyrah makna keluarga kita.
Perempuan tu walaupun dia ni tidak keluarga kita, belum daripada kita kahwin hari tu, tapi lah ni dia jadi bini kita, tak reti keluarga kita lah. Dan keluarga yang paling rapat. Keluarga yang paling dekat dengan kita, mak. Tak gitu kan? Tapi dekat-dekat mak pun tak siapa tidur sebatang. Tak gitu kan? Dekat-dekat mak pun tak siapa kau pick-up gorah. Tapi kita dengan betina kita, walaupun dia tidak rapat dengan kita itunya, tapi lah ni punya rapat hingga siapa orang panggil tidur sebatang, tidur sekelamu, wak gora, mung suak nasi kat aku suak nasi suka hilap gitu bin. Lebih rapat daripada segala-gala waris kita hok rapat. Itu gambaran agamanya. Wa ashiruhunna, naklah kamu berkeluarga dengan mereka itu bil ma'ruf, dengan baik. Itu dia. Terjemuh. Kalau siapa dia lagi pandai terjemuh ashiruhunna, lebih memberi apa ni, lebih tepat dengan ashiru itu silakanlah. Tapi maknanya ambonya tidak berubah makna bercampur gaul. Wa ashiruhunna kebanyakan penterjemah kita berubah makna bercampur gaul. Dia duk berasa lebih comel kalau kita bermakna berkeluarga. Ataupun carilah perkataan-perkataan lain yang benar-benar memberi arti bahawa Allah Ta'ala nak kita sebagai tok lelaki ini berapat dengan perempuan kita bil ma'ruf, dengan baik. Pesi Quran dia sebut secara garisan kasar bil ma'ruf, dengan baik. Belah mana baik dia tak wayak juga. Dia tidak wayak secara berapa orang terperinci. Okay? Dia tidak wayak. Untuk nak beri peluang kepada akalan kita berfikir mana baik. Semuanya setengah-setengah ulama kata nak tahu baik kau tak baik cara kita duduk dengan bini kita dulu ni, iaitu kita buat lolok. Buat loloknya kalau dia tu jadi tok lelaki, kita ni jadi bini, maka cara hok kita buat ke dia lo ni tu kalau kena ke dia buat kita lo ni, kita setuju ke tidak? Kan tu tak? Kalau panggil tasik kita. Lo ni kita jadi orang jantan. Dia jadi orang tino. Bakali kita duk berasa cara kita buat ke dia ni molek ada. Tapi kalau kita buat lolok tukar keadaan dia tu jadi tok lelaki, kita jadi bini, maka perbuatan hak kita duk buat ke dia lo ni tu kalau kena ke dia buat kita lagu tu, kita berasa lagu mana? Kalau kita berasa puas hati perbuatan dia kita, alhamdulillah molek itu maknanya. Masih tu duduk. Jadi walau bagaimanapun perintah daripada Allah Ta'ala melalui wa'ashiruhunna bil ma'ruf ni, perintah secara wajib dan kita fikir kita hendaklah duduk secara keluarga, secara berapak betul-betul bil ma'ruf, dengan baik. So wa qala fi ta'zimi haqqihinna, dan begitu juga dalam ayat lain. Ayat lain ni sengaja Allah Ta'ala sebut ayat ni untuk ta'zimi haqqihinna, untuk nak membesar-besarkan hak orang perempuan. Tanggungjawab apa orang panggil tugas kau berapa hak lah hak. Orang panggil nilai orang puan di kalangan kita dalam Islam ni begitu besar. Hingga sampai Tuhan kata wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dalam ayat lain Tuhan ambil sekiranya wa akhadna, dan semua orang puan akhadna ambil minkum daripada mu ya orang lelaki mitsaqan ghalidha, janji yang begitu kemas, yang begitu kukuh. Dalam masa kita akad nikah, secara sedar atau tidak sedar kita balik orang jantan ni, bila kita ijab qabul, artinya kita berjanji dari orang puan melalui saksi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tu iman Tuhan. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dalam ayat lain, dalam hadis lain sebut wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Mu ni menghalalkan farak apa ni kemaluan orang puan dengan sebab kalimatullah. Maknanya di antara kita dengan orang puan kita waktu belum nikah hari tu haram. Usahakan nak tidur sekali, nak tengok pun tak boleh. Tak gitu kan? Begitu sekali nak kecek, nak jabat tangan tak boleh sekali-kali. Lo ni halal segala-gala. Tengok halal, kecek halal, jamu halal, peluk halal, dia tidur sekali dengan dia pun halal. Kenapa? Di kalimatillah, dengan sepatah kata daripada Allah. Allah kata kalau mu nak bini, buat bini. Itu ijab. Ijab qabul, ada ijab, ada qabul, ada mahkawin. Ini semua ni peraturan-peraturan mari daripada langit. Artinya halalnya perempuan dengan mu ni halal sungguh-sungguh, dengan janji tertentu. Saya terimalah nikahnya, kata kawan ni, aku kahwinlah mu. Apa nama ni, aku kahwinlah mu dengan si terima kasih gapo dengan mas kahwin sekian banyak. Ini kata-kata ni bukan kata tu iman ni tolong kata orang lain kata dah. Orang lain kata ni siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Nabi Muhammad ni dia kata tu kerana Allah Ta'ala wayak dia kalau nak kahwin buat lagu ni. Mati tu duduk. Jadi boleh kan demikian ijab daripada tu imam mewakili siapa dia, mewakili balik orang puan kita sebagai orang datang mewakili diri kita. Ini melalui merupakan satu janji yang dibuat oleh Allah Ta'ala melalui di antara kita dengan isteri kita. Artinya besar tak besarnya orang puan ni hingga siapa kita nak buat gapo apa ini buat tak perlu tak boleh dia. Nak buat kosong, nak ambil lendang, buat mana-mana, nak buat perkara tak boleh. Kerana dia ni hamba Allah Ta'ala benar, ia tak boleh kita nak guna dia, nak dekat dengan dia kecuali melalui peraturan-peraturan tertentu yang telah ditetap oleh Allah sendiri. Wa qala was-sahibi bil jambi. Was-sahibi bil jambi juga begitu juga ayat ni dia kerak ambil daripada ayat lain. Was-sahibi bil jambi ni ayat sambungan daripada ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq. Itulah was-sahibi bil jambi qila hiya al-mar'ah. Itu hak dalam kitab ni. Kemudian membaca sikit dalam kitab asal iaitu Ihya Ulumuddin. Dia kata dia wa akhiru ma wassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun kana yatakallamu bihim hatta talajja lisanuhu wa khafiya kalamuhu. Tuan kita ni kata wasiat yang hak sub sekali, wasiat hak lalu sub, hak terbit daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Kana yatakallamu bihim, Rasulullah bercakap. Makna Rasulullah waktu bit benda 3 perkara ni hatta talajjala lisanuhu hingga sampai lidah dia tu apa orang panggil talajjala ni kalau air gak bunyi keluk-kelak. Air hok bertepuk di antara kalau kita kata perahu balik tu bila air kucah tengah tu bunyi keluk-kelak okey. Jadi nabinya waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat nak mati dulu, dekat nak meninggal dunia tu dia ada sebut, dia ada bercakap, dia cakap pada dia ni buat kau bersungguhnya dia royak ni masa lidah dia tu buti tak buti. Mana kalau kita kira bagian tak peti tak kata Nabi niat yalah. Tapi dengan sebab bagian ni bagian peti, walaupun lidah dia letih, demam, teruk, letih, tubuh tak makan, tak minum, apalah tanah, lidah pun jadi orang panggil buti tak buti dah. Pun punya keadaan buti tak buti pun Nabi sebut juga dalam pesannya dia mengenai orang puan. Mengenai orang puan. Waja'ala yaqul. Mula-mula Nabi sebut as-salat. Nabi sebut sembahyang. Maknanya dengan sebab sembahyang ni barang terlalu amat penting, maka Nabi walaupun buti tak buti pun dia juga cakap as-salat. Tuan-tuan semua tolonglah sembahyang ni dia cermat, tolong sembahyang semua, tolong cermat. Wa ma malakat aymanukum, dan juga hamba-hamba yang di bawah jagaan kamu. La tukallifuhum ma la yutiqu, jangan kamu paksa mereka benda yang mereka tak bergerak nak buat. 2. Nah sekarang Allah fil nisa. Ini benda hak kita nak. Allah fil nisa. Nabi kata ingat Tuhan sikit mengenai ini orang puan. Dalam masa dia nak sebut sembahyang, dia tidak kata Allah fis salat. Ingat Tuhan kata sembahyang ni. Dia tak sebut gitu. Dia kira pakar orang yang tahu belaka dah. Masalah sembahyang ni benda wajib, benda yang mesti. Tapi bila siapa kat perempuan, maka Nabi kita beri penumpuan sepenuhnya hingga siapa Nabi kata Allah fil nisa. Ingat Tuhan sikit mengenai dengan orang puan. Isterimu ni fa innahunna awanin fi aidikum. Kerana orang puan ni ibarat hamba di bawah jagaan. Sebagaimana hamba duduk di rumahmu, begitulah keadaan perempuan ni ibarat hamba. Mu ambil dia di rumah dia, mu nikah ijab kau berapa bawa balik ke rumah. Dia tak kenal mu belum pada ni, dia tak kenal kampungmu, dia tak kenal mokmu, dia tak kenal pokmu, dia tak kenal adik-beradikmu. Tapi dengan sebab mu ijab kau dengan dia, maka dia pun, mu pun ambil dia buat hari dia pun terimalah mu sebagai tok lelaki, betul-betul mari serah kepala ke mu. Ini sebenarnya kaedah orang puan.
Kita dengan sebab kita kejahatan, kita tidak tahu hati perut orang puan. Tapi kalau orang puan ditanya hati perut dia agak, dia bila turun tangga rumah dia tegak waktu nak mengatakan aku untuk lelaki tegak, dia sendiri pun tak tahu untuk lelaki ni siapa dia, orang belah mana, pok dia belah mana, mak dia belah mana, dengan sebab. Tapi dengan sebab orang tak tahu, dia terpaksa. Maknanya tinggal rumah tegak, tinggal mak, tinggal ayah, tinggal cik, tinggal kampung lamai, tinggal adik, tinggal abang, tinggal berapa, pergi seluruh kepala bulat-bulat pada tok lelaki. Mungkin kena reti Nabi kata perasaan orang puan yang begitu sekali, letak harapan yang begitu sekali besar pada mu. Betul-betul dia ni sepuh hamba abdi di bawah tanganmu. Oleh yang demikian, bila dia mari suruh kepala ke mumpamu buat kena ke dia, mu tak wina nafkah ke dia, mu kata tapa dia, mu kata wuduh ke dia, mu buat kawal dia, besar sangat dosa. Saya kata depan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhadtumuhunna bi amanatillah, ini hak sebut tadi. Akhadtumuhunna bi amanatillah wastahdaltum furujahunna bi kalimatillah. Mu ambil dia ni buat kelik kumuhmu dengan amanah daripada Allah. Mana mu jangan fikir pok dia jangan duduk besar kamu kata tok tua, alah awal buat molek sikitlah. Apa ni timuh ni menah. Bukan sekat pok je pesan, tapi hakikatnya ini amanah daripada Allah Taala. Suruh kamu sekejap nak tengok setara mana mu pandai tak pandai jaga. Mu jangan fikir dengan sebab mu orang jatan gak, dan mu fikir dengan sebab mu tok lelaki gak, mu boleh buat pandai pada perempuan mu. Tidak. Mu kena reti bahagian ni amanah daripada Allah Taala, dan Allah Taala letak di rumah mu sekejap untuk mu jaga. Bukan sekat tok tua je duk perhati tengok mu, bukan sekat tok tua jatan, tok tua tina adik ipar abang ipar dak, bukan. Siang malam pagi petang 24 jam perempuan ni duduk di bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok mu lah pandai setara mana betul, setara mana mu buat dia ni serupa dengan hak Tuhan nak ke ataupun serupa dengan hak mundur. Ni pesanan Nabi dekat bala dengan Nabi nak meninggal dunia. Payah-payah kecek pokok juga. So kemudian ada satu lagi. Waruya annahu dafa'at ihdahunna fi sadri apa namanya? Tak apalah. Kemudian Tuhan kita kata walaisa husnul khuluqi ma'aha. Khuluq baca dah. Kalau kita baca khalq makna kejadian, khuluq makna perangai, itu bahasa Arab. Walaisa husnul khuluqi ma'aha kaffal adha anha bal ihtimal al adha minha. Tuhan kita ni kata bukanlah perangai molek dengan orang puan ni artinya kita tidak buat uduh. Setengah orang faham bahawa perangai molek yang kita lelaki kena buat dengan orang puan ni ialah artinya kita tidak buat perangai uduh. Kata dia kalau sekadar mu tidak buat perangai uduh dengan bini ni, tak boleh panggil mu ni perangai molek lagi. Perangai molek semestinya selain daripada tak buat uduh, bal ihtimal al adha minha. Bahkan perangai molek sebenar ni ialah kita mu sanggup pe uduh dia. Tak buat uduh ke dia tu, ya dah. Tetapi hak semati perangai molek ni ialah selain daripada mu pun tidak buat uduh ke dia, pe uduh dia tu mu boleh tu duduk. Kalau kita tak buat perangai uduh ke dia, tapi dia kalau sekali-sekala buat perangai tak molek kita tak boleh itu orang tak panggil perangai. Orang tak panggil lagi mu ni perangai molek. Perangai molek ni selain daripada mu tak buat uduh ke dia, hak dia fit uduh dia ke mu tu mu boleh tu payah juga beza dua tu. Tu dia kalau mu boleh fit uduh dia, maka mu perangai molek. Fit uduh ni bukan berarti kita tidak nasihat. Mana dia buat uduh kita buat dia nasihat pun tak. Tidak begitu. Jangan pula kita fikir berat ustaz lagu ni. Dia buat uduh kita kena semua kita duk pecah pula perut kan. Tidak begitu. Fikir uduh dia tu kita boleh nasihat. Dan memanglah wajipan kita ni nasihat pada orang buat fikir uduh. Orang luar lagi kalau kita buat uduh. Kalau orang buat uduh kita diminta. Wajibnya kita tegah mungkar dia tu kan. Bila dia buat fikir uduh. Orang luar. Arti dia buat benda mungkar. Bila dia buat benda mungkar, kewajipan kita layan ke dia. Jadi kalau orang luar tak pernah mata hidup, wajib atas kita sekat benda mungkar. Apa kata kalau orang puan kita sendiri buat benda uduh, wajib atas kita sekat. Wajib atas kita tegah. Tetapi hak nasihat ke dia suku. Hak kita kena suku. Gitu dulu. Hak nasihat tu nasihat lah. Tapi bila-bila nasihat, bila dia buat. Kita tu nak tahu setara mana kita. Nasihat. Tapi dia buat juga. Dia buat juga kalau mu boleh jadi mu perangai kamu. Ni sebenarnya tu lelaki yang baik. Bagaimana tadi?
Kata dia. Berat tu kan. Itu mana kata dia walaisa husnul khuluqi ma'aha kaffal adha anha. Bukanlah perangai molek dengan orang puan ni arti kita tidak buat uduh. Bal ihtimal al adha anha minha, tapi hak sebenarnya ialah kita boleh tanggung, kita boleh adha keburukan minha daripada perempuan. Wal hulma 'inda taishiha. Dan kita kena tunjuk lemah lembut ketika mana dia taish. Taish asal makna taish ni kita lempar batu pas babah dia lah lain. Kita pekong satu benda tapi tak kena tempat tu dia lah lain. Itu makna taish. Begitu juga sebagaimana kita mekong tu tak kena dengan hadaf, dengan matlamat tu orang panggil taish. Begitu juga sifat orang puan. Sifat orang puan yang sepatutnya bila kita jatuh laki dia dia kecek molek lah. Tapi nya babah dia lah lain. Nya waktu kita tidak tuk laki dia nak kata dia kata. Ketika mana orang puan keceknya kita ni seakan-akan kita ni tidak tuk laki dia, mu boleh kata dia. Kalau dia keceknya kita dia pun berasa kita ni tuk laki dia, betul ada kecek homin. Tapi bila dia tidak berasa kita untuk laki dia kecek uduh tak dia ni. Bila dia kecek uduh artinya hak dia kecek tu serupa dengan kecek tidak dipatut laki dia. Tapi kau tu boleh ke tidak? Kalau boleh kamu perangai kami tadi. Nak kami kena Kalau nak kuduh atas itu dia. Bapa yang aku kata lagu tu yang kita ada kata. Bapa yang aku sebut lagu tu iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana turut Nabi. Nak turut Nabi sangat, hablah tu jangan Nabi. Perangai Nabinya, bini dia, orang puan dia kata huduh belah mana pun, dia faqad kanat azwajuhu turaji'nahu al-kalama. Kerana banyak orang watina dia turaji'nahu al-kalama. Turaji'nahu ni kalau hamba bermakna cara Kelantan kat jawab mulut dia kan. Jawab mulut masa kecil. Wa tahduruhu al-wahidatu minhunna yawman ila al-lail. Dan ada di antara ramai-ramai tu seorang daripadanya ni tak masuk dekat pun pagi tu mah kok jok pagi pas malam. Maknanya sehari semalam tak masuk rapat dengan Rasulullah. Ingat tu laki dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba baca hak panjang sikit. Kata dia ورجعت امرأة عمر رضي الله عنه عمر في الكلام. Orang tino Sina Umar penuh jawab mulut dengan Sina Umar. Sina Umar terkenal lah dia punya gasan bunyi dia jok daripada belum Islam sampai ke dalam Islam pun perangai gasan dia tak tinggal. Belum pada Islam dia tapau kafir. Dia tapau Islam. Bila dia masuk Islam dia tapau kafir pula. Apa menapa tu bagi dia tak jadi masalah. Dia guna terus perangai dia. Baik. Apa nama ni? Bila orang tino jawab mulut dia, marah dia pun. Faqala aturaji'ini ya Luka'. Itu dia Allah jawab mulut aku, hey Luka'. Luka' ni kalau kita terjemah enggak uduh benar lah. Hamba malah terjemah lah malam ni. Tapi maknanya bahasa menyupuh lah panggil. Saya orang Arab kalau dia mau buat Cina dia kata Luka'. Utawwifu thumma awi ila baitin qa'idatuhu Luka'. Dia nak bawa ke Cina dia. Dia kata Allah pergi pagi balik gelap. Pergi pagi balik gelap. Balik tak ada orang lain ni bukan ni lah dia kata. Dia nak bawa ke Cina dia. Nak ayat Luka'. Tapi tidak Sina Umar tu hamba sebut patut perkataan syair Arabi yang menggunakan perkataan Luka'. Kemudian bila kata Allah menjawab mulut aku dia, kata Sina Umar kat betina dia. Faqalat inna azwaj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuraji'nahu wa huwa khairun minka. Dia kata dapat kamu. Orang tino Nabi jawab mulut padahal Nabi lebih baik pada mu. Bini Sina Umar kata dapat aku. Bini Nabi jawab mulut dengan Nabi. Sedangkan Nabi tu banding kamu jauh baik. Nabi jauh Nabi alim Nabi lebar Nabi. Jadi Sina Umar bila orang tino dia kata begitu. Umar faham dah. Kau jawab mulut ni termasuklah boleh jadi anak dia sendiri. Kerana anak dia nama Siti Hafsah ni isteri Nabi. Faqala Umar khabat Hafsah wa khasirat in raja'athu.
Kata dia penuhlah Hafsah. Penuh dalam Mek Hafsah kata dia. Budak Mek Hafsah tu penuh jana lah. Sekiranya dia ni termasuk dalam senarai isteri-isteri yang jawab mulut Nabi. Dia ingat anak dia. Dia tak ingat orang lain. Dia ingat anak dia. Allah penuh dalam Hafsah. Penuh dalam Hafsah. Dan rugilah Hafsah sekiranya Hafsah ni jawab mulut Nabi. Summa qala li Hafsah. Dia pergi jumpa Hafsah. Dia kata la tarri bi benati bni Abi Quhafa. Fa innaha hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata budak Hafsah. Dia pergi jumpa Hafsah. Dia kata Hafsah, mu jangan terpedaya dengan Nak Tino Ibnu Abi Quhafa. Dengan Nak Tino, dengan cucu bagi Abu Quhafa. Itu apa ni? Anak Sina Abu Bakar lah, Aisyah maksud dia ni. Dia kata mu Hafsah boleh jadi mu dengan Aisyah duk jawab mulut Nabi, duk jawab mulut tok laki dia, maka mu pun jawab datak. Dia kata jangan tiru Aisyah. Jangan tiru budak-budak Aisyah. Tu kata dia. Kerana Aisyah ni anak siapa mu kenal ke? Aisyah ni anak Sina Abu Bakar. Abu Bakar ni siapa dia? Abu Bakar ni mu kena reti dia ni mujak daripada mula Nabi berdakwah dia masuk Islam lagi. Aku ni kata kapal orang puas-puas dah baru masuk Islam ni. Tak boleh jumpa orang Islam aku tapau orang. Tak boleh jumpa orang budak-budak dia ngaji dengan Nabi aku tapau orang. Jadi tentulah dia ingat sejarah. Dia ingat ke dia. Dia kata aku ni masuk Islam ni puas-puas dah buat balas dengan orang Islam. Abu Bakar ni bila saja Nabi berdakwah dia terima terus. Ingat siapa dia disebut As-Siddiq. Jadi dengan sebab tu kalau anaknya Abu Bakar ni jawab mulut Nabi, maka dia ni Nabi ingat ke ayah dia tu. Kalau mu jawab mulut gatek, tidak kamu ya PU dia jawab mulut dia, ingat ke aku pula. Aku ni ingat ni menurut kan juga kata lagu tu tak. Tu laku ni mu jangan buat tak kecil. Jadi artinya pok dia ni lawan marahkan. Tidak kata masuk balik anak dia. Tidak kata baliklah. Setujulah tunggu. Esok lagi lawan tu. Laki bung ambil anak aku kan. Dia begitu. Dia kata la tarri bibnati ibni Abi Quhafa. Mu jangan terpedaya, mana mu jangan terpengaruh dengan Siti Aisyah lah, anak Tina Abi Quhafa. Fa innaha hibb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah ni hibb ni maknanya orang panggil buah hati lah. Kita bagi panggil buah hati. Apa ni? Cinta Rasulullah. Dia terjemah sebenarnya cinta Rasulullah. Dalam banyak-banyak isteri Nabi, mungkin nanti Aisyah lah orang yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khawafaha min al-murajaah. Dan Sina Abu Bakar yang marah pada anak dia nama Hafsah ni, ingat jawab mulut. Anak Sina Umar ni daripada jawab mulut. Kata jangan jawab mulut. Kalau tengok orang Tina lain, bini-bini lain dia jawab mulut pun misalnya jangan. Ingat aku kata aku ni apa ni PU dia sangat waktu mula-mula itu. Kemudian waruya annahu dafa'at ihdahunna fi sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazabaratha ummuha faqala alaihi salam da'iha fa innahu yasna'na akthar min dhalik. Habis cerita. Kemudian cerita yang keduanya, dia kata dia dalam ramai-ramai isteri Nabi tu ada seorang ni dia tolak Nabi. Balas kan jawab mulut ketiga ni tonyuk. Bila tonyuh gitu, tonyuh dada Nabi. Fazabaratha ummuha, maka muknya hak Tina ni bila tahu bahawa anak dia disampak ke gitu mu nak balah keskat balah mulut belak kaki tangan maka dia marah di muk dia. Muk tua lah kita kira. Tua ni marah ke anak dia sendiri, apa dia buat balah dengan Nabi sampai gitu. Faqala alaihi salam, maka jawab ni Nabi. Nabi jawab depan tu. Dia kata da'iha fa innahun yasna'na aktsara min dhalik. Dia kata biarlah mau lok dia lah. Tika mu tak ada turut lagi tu dia tu. Tika mu ada. Tika mu ada dia buat kamu turut lagi tu dia. Nak wayaknya jiwa Rasulullah, hati Rasulullah begitu sekali dengan orang tua dia. Betul-betul lah kita perhati kat supaya kita dengan anak kecil. Kalau kita anak kecil kabung, gantung gitu, kita suka sengih. Budak lah ni budak. Jadi Nabi ni bukan sekira untuk lelaki, dok kira atas pada lelaki lagi. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang Nabi, maka muamalah dia, urusan dia dengan orang bawah, dengan orang ni, termasuk isteri dia sendiri, dia kira bodoh. Tua pun dah akan letak tu, tak apa pergi ke aku orang sebab aku ni lawan boleh.
tok laki lagi, Nabi lagi. Sebab tu Nabi kata, apalah. Jika mau ada setahun ni, jika mau tak ada tu lagi buat kamu je. Dua cerita. Wajara bainahu wa bain Aisyah kalamun hatta adkhala bainahuma Abu Bakar. Kisah yang tiganya berlakulah di antara Nabi dan di antara Siti Aisyah. Kalam ni kita panggil soal jawab lah. Ada sekali-sekala berlaku soal jawab di antara Siti Aisyah dengan Nabi mengenai kalau tertentu lah. Kalau kira Qurannya mengenai nafkah lah. Hatta adkhala bainahuma Abu Bakar, hingga siapa kau fikat kena panggil Abu Bakar tok tua. Kena panggil tok tua nah, mari jadi tu hakim. Adkhala bainahuma Abu Bakar hakaman wastashhadahu. Jadi sebagai tu hakim, sebagai orang tengah lah maknanya. Panggil tok tua sebagai orang tengah. Siapa dia kecek dulu ni? Demo dulu ke aku dulu? Demo dulu ke awal dulu? Faqalat bal takallam anta wala taqul illa haqqan. Kata Siti Aisyah, kata dia, keceklah demo dulu, tapi kecek balik sikit, kecek wayang tu. Dia bubus pi ekor. Dia kata kecek balik sikit. Wala taqul illa haqqan. Jangan kecek kecuali hak tu. Wala tamaha Abu Bakar. Jadi Abu Bakar bila dengar Siti Aisyah ni ajar begitu nak Nabi, kecek balik sikit. Nabi kata, apa kata Siti Aisyah? Tapi jangan kecek hak tu, kecek tu. Kau menepang tapa. Abu Bakar tapa mulut Abu Bakar. Hatta dumiyafuha, hingga berdarah mulut. Wa qala ya adiyata nafsiha. Abu Bakar kata pok ni kata, hei perempuan yang bermusuh dengan diri sendiri. Mu ni maknanya kira mu balas untuk lelaki, tapi sebenarnya mu ni balasnya dirimu sendiri. Mu buat kenayak diri sendiri. Awayaqulu ghayral haqqi. Menasabah kamu pesan ke Nabi supaya Nabi kecek benar. Ada masuk akal ke Nabi Muhammad nak kecek kau? Apa yang fake ketuk lelaki, sedang ketuk lelaki Nabi pesan supaya kecek balas benar. Anda kamu fikir Nabi Muhammad nak kecek balas pelawak? Mati apa boleh sebut ni? Bila minta apa dia? Fastajarat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qa'adat khalfa zahri. Bila kena tapa, tak ada orang nak buat, dia pergi duduk balik, tunggu untuk lelaki. Belakang lelaki tu. Tu cerdik. Jadi, supaya tak apa buru-buru gitu, cemok balik punggung untuk lelaki juga. Ya tadinya balas untuk lelaki. Itulah akalnya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Lam nad'uka li hadha wa la aradna minka hadha." Bila dia tengok, bila Nabi tengok tuk tua ni tapa bini dia, tapa anak dia, dia kata, "Ya, hamba panggil ayah tidak pijen ni. Hamba panggil ayah tidak pijen ni, dan hamba tidak bertujuan ayah ni buat benda belah ni. Hamba panggil jadi tu hakim, dia tu hakim ni tak boleh jatuh hukum. Tak boleh tapa ni boleh. Maknanya gitu kan?" Tu dia duduk. Mana hakim pun dia, boleh pun dia tak boleh gitu. Ya dunia moden dah ni pun dia dalam pengajian ilmu undang-undang, dalam ilmu pelbagai, dia kuasa undang-undang. Apa ni sultah apa sultah tasyri'iyah. Selagi kuasa sultah qadaiyah, kuasa tu hakim. Dan selagi sultah tanfiziyah, kuasa eksekutif. Jadi orang buat kerja kena orang lain. Orang buat undang-undang kena orang lain. Orang yang jatuh hukum kena orang lain. Itu kan dia gitu. Tu hakim pun dia, godang pun dia, ada tak ada gitu. Buat undang-undang pun demo. Godang pun demo, jatuh hukum pun demo. Pun nak jalan habis dunia ni, batas demo seorang belaka-belaka. Jadi sekarang saya jumpa ayah ni, kata Nabi, sebagai tu hakim. Nak besar balut hamba dengan dia. Tiba-tiba tak tu hakim takkan jadi tu. Tu hakim wanu jadi ni orang panggil pegawai dah ni. Tu hakim lain, pegawai lain. Banyak lagi lah cerita-cerita lain. Cerita-cerita lain yang semua sekalinya apa nama ni menunjukkan bahawa Rasulullah ni memanglah orang yang mempunyai hati yang boleh dengan lakon retin. Tapi sikit lagi depan dia raya, hamba sebutlah itu, janganlah pula orang puan ni orang kerana dia aku betul lelaki ni masuk aku ingat balik sikit. Dia ada tak habis lagi cerita ni, panjang lagi.
Tu malam ni depan ada lagi. Ayah, itulah jadi apa ni? Terbalik semula pada kita. Jadi itulah nak wayaknya orang lelaki diminta berperangai molek bila tepat orang puan. Dan perangai molek ni bukan sekadar kita tak buat wuduh, tapi selain pada tidak buat wuduh tu pula kita kena jika lakon dia, di samping kita wajib nasihat pada dia dan wajib buat benda-benda tertentu. Dan kita balik orang lelaki diberi tugas 4 perkara bila timbul benda-benda ni, insya-Allah kita akan baca satu. As-salisu أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمدح والملاعبة فهي التي تطيب قلوب النساء. Ambil 2. Yang 3 ni kata dia, balik orang lelaki ataupun balik tok lelaki, dia kena membanyakkan bergurau. Al-muda'abah, muda'abah ni bergurau lah kita panggil. Wal madhi, kena banyak puji. Wal mula'abati, dan main. Balik tok lelaki, di samping dia diminta kena terhadap lakon repuan, dia juga kena ada muda'abah. Da'abah yuda'ibu maknanya kita panggil bergurau lah. Bergurau cocok mari bergapo tu panggil muda'abah lah gitu. Apa budak-budak main lagu ni? Cocok mari. Ukah dan ni mukah atau gurau. Muda'abah ni bergurau, mula'abah ni muda'abah ni bergurau, mula'abah ni apa ni? Gilim main. La'ibu maknanya main, la'abah la'ibu maknanya gilim main. Budak-budak lah maknanya. Kata dulu. Fahiyal lati tutayibu quluban nisa. Bergurau, bekok, main ngeretina kita ni menyebabkan hati orang puan jadi comel tadi. Jadi hati orang puan ni hati belok. Lah tu comel lagu mana? Dia gurau. Lah tu dia duduk. Siapa dia ajar? Ugamu aja. Dia kata ustaz adik ajar kan. Dia udah kita ada. Gurau ni satu daripada cara untuk membetulkan hak belok, untuk menjernihkan hak keruh. Dia akan panggil sekali kita suka satu drive, satu ketawa yang berderai dalam sebuah rumah tu boleh menyelesaikan banyak masalah. Belum duduk kali-kali bunyi suka kan. Suka ni banyak masalah boleh selesai di antara tu lelaki ni. Si lelaki-lelaki yang berat mulut dengan gurau, tak berapa ni akan duduk dalam keadaan suasana keruh, dalam suasana tak tenang semua. Demo kecek sepatah dua, dia kecek sepatah dua. Ini orang panggil tidak laki bini. Ni bahasa Persia jumpa kedah. Kalau kita jumpa tok perak, apa buat cik ni? Jadi kalau kita buat bini kita buat cik kedah juga, dia tak jadi, dia tak selesai masalah. Hak tak ada masalah jadi masalah, hak ada masalah tak boleh selesai. Jadi buah bergurau, buah bekok gapo ni kena ada. Kerana inilah allati tutayyibu quluban nisa. Inilah benda yang boleh menyelamatkan hati orang puan. Itu dia duduk. Tak payah minta air tawar, tak payah semaya ajar. Dia jadi sesat. Gambar sengaja sebut serabut juga kadang-kadang cokor wayak. Tok laki tak kelik dah bergapo gitu. Jadi masalah gurau ni kena ada. Dia manalah orang puan tidak sayang ke tok laki. Manalah tok laki tidak sayang ke orang puan. Satu sama lain ni Allah Ta'ala ikat dia kala lagi tak payah kita ajar-ajar mu kena bini lawan, mu kena cari tok lelaki lamek. Tak payah. Dia besar panjang balik dia nak cari bini, dia besar panjang balik dia nak cari tok lelaki. Jadi bila berlaku dah perkahwinan di antara dua ni tiba-tiba balas juga, dia tak kena. Tak kena tu masalah tak kena. Itu dia duduk. Jadi satu daripada cara dia kena buat mula'abah, muda'abah, bergurau, main kena ada. Patut nak main cokok, kosak lami. Patut nak main gapo, main gini lah. Jadi benda ni boleh menyelamatkan masalah-masalah yang timbul di antara kita. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kita ni dia takut kita tuduh bahawa dia ni ajar benda-benda gini. Jadi lalu dia buat rendah lalu.
Dia kata waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamzahu ma'ahunna. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yamzahu ma'ahunna. Yamzahu ni kita panggil bekok lah. Bekok gura, bekok bergura. Ma'ahunna bekok dengan orang betina dia. Wa yanzilu ila darajati uqulihinna fil a'mali wal akhlaq. Dan Nabi turun ke derajat akalan orang betina dia, baik dalam kerja buat, dalam fikiran. Mana Nabi ni kata kira orang atas pemikirannya, atas pengetahuannya, atas ilmunya, atas segala-galanya atas. Tapi bila dia duduk dengan retina dia turun sampai ke pikat akal retina. Tu dia duduk. Kalau kita pok dengan anak lah. Anak umur 2 tahun, 3 tahun. Kita orang tua yang sudah berpelajaran, yang sudah berpengalaman, yang sudah segala-galanya. Tentulah akal yang kita lebih tinggi pada budak kecil. Tapi untuk nak ambil hati budak kecil, kadang-kadang pok dia tidak. Kadang-kadang kalau pok yang bahasa tu tak dia kena turun. Tu akalnya dia. Turun lagu mana kecek buat hello katik. Gitu duduk. Kecek buat hello. Tak kalau kata apa ni, salah makan nasi. Anak salah makan nasi. Manalah budak kecil salah makan nasi. Kena kata ayah kasih. Ayah kasih. Budak tu tak suka. Jadi pok pun puasa puas hati. Boleh anak kerana pok ni belajar kecek anak. Dan anak pun faham selalu. Pok katakan apa? Lagu tu sama dia kecek akasi. Jadi pok pun bila kecek akasi juga. Kamu dah reti selalu dia. Itu dia. Begitulah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pemikiran dia begitu tinggi, kerana ilmu hok boleh dia ni boleh bukan mengaji di sekolah mana, bukan mengaji dengan tok guru mana, mengaji dengan malaikat sendiri, mengaji dengan Tuhan sendiri. Itulah pengajian dia terlalu amat tinggi. Ia kalau kira dia nak duduk dengan orang puan dia tak balas semua orang retina. Jadi dia ni moga pengajian dia begitu sekali tinggi, orang retina dia kok baru Islam, belum persejari. Jadi dia ni, tapi dia boleh duduk dengan selamat, dia boleh duduk dengan molek kerana dia turun akalan dia turun cara bahasa dia dengan orang puan dia fil a'mal wal akhlaq, baik pun dari segi amalan sehari-hari, kerja buat sehari-hari, dan juga dari segi fikiran. Wa ara Aisyah lu'ab al-habasyati fil masjid wa istawqafathu tawilan. Satu contohnya kata dia, Siti Aisyah, Nabi kita memperlihatkan kepada Siti Aisyah mana orang Habasyah dalam masjid, wastauqafathu tawilan, dan Siti Aisyah pula minta Nabi tu berhenti begitu lama, wa huwa yaqulu laka hasbuki, sedangkan Nabi kata kat retina dia Aisyah, boleh cukuplah. Cerita dia panjang ni. Cerita dalam satu hari ni hari raya. Bila hari raya, Islam beri peluang kepada manusia ni bergalak, gembira sekadar mana ia dibenar oleh agama. Sampai puasa pun haram hari raya tak gitu kan. Belah mana lebah, belah mana warung kita pun hari raya tak boleh puasa, haram. Kerana hari ni hari yaumul dhiyafatillah, hari Tuhan berjamu. Pada samping itu pula kita dibenar bergalak sekadar mana ia dibenar oleh agama. Sebab kita kata nak berlomba perahu hari raya, tak ada apa-apa. Nak berlomba perahu, nak badi berongga, nak tarik tali, berapa benda-benda hok bahasa pemene yang menimbulkan rasa senang hati, gerang gemeru hati kita hari raya, tidak layak oleh agama. Asalkan permainan kita tu tidak bercanggah dengan asas agama. Tidak campur gaul dengan orang puan apa semua sekali. Orang puan nak main cara dia lah, orang berjata nak main cara dia lah. Jadi dalam masa hari raya ni, apa nama ni, orang Habasyah, orang Islam dia datang daripada Afrika ni, dia ada mana dia hari raya, perangai dia jamin lama-lama hari tu. Perangai dia orang Habasyah, negeri Habasyah, perangai dia lama-lama main ketika raya juga. Bila raya Islam pun dia main gatek. Jadi Nabi nya tengok dia main tukar. Jadi main tukar ni apa nama ni, kita pun suka hati. Dan Islam pun tak ada cangguh apa, bukan mainan macam ni boleh menolong tubuh badan kita jadi tegak. Dan bila perang berapa jam hari itu dapat perang itu tukar, dan bolehlah kalau berlatih main tukar. Kalau ada balok cekor dengan orang kafir berapa pun, asal boleh kita berlatih sama benda. Jadi mana ni di kalangan orang tak ada. Siti Aisyah nak tengok, kerana kita tak boleh. Nabi kita tu pintu, dia duduk tengah pintu. Nabi Aisyah duduk, Nabi kita duduk tengah pintu gitu. Jadi lubang Nabi kita tangan dia letak atas dinding pintu gitu. Jadi Siti Aisyah letak dagu dia atas bahu Nabi. Itu dagu tak bau Nabi. Jadi muka Nabi dia tengok dah. Lama-lama Nabi kata bola, hasbutullah. Nabi kata Allah, kata Siti Aisyah nanti dah aku nak tak puas lagi. Jadi nak royaknya manja je Nabi dengan retina dia sampai kau fikak
beri peluang pada Siti Aisyah tengok orang duk main tukar dalam masjid. Dan Nabi kata hasbuki, cukuplah. Nabi kata Siti Aisyah, Allah nanti ke dulu kan. Istauqafathu, Siti Aisyah paksa Nabi duk cacat tawilan begitu lama yang menyebabkan Nabi kata hasbuki, cukuplah. Puak lemah dah aku. Berkali-kali Siti Aisyah sebut. Atau nak royak manyanya Rasulullah dengan itu. Jadi samping tu kita boleh tahu juga peranan masjid. Hadis ni nak royaknya orang Habasyah main dalam masjid, Nabinya boleh keluar kat retina tengok. Tapi di samping tu juga kita boleh tahu juga peranan masjid. Semoti kau masjid tak boleh buat benda lain-lain pada sembahyang baik sekarang. Kau ada lagi benda lain boleh dibuat. Dalam hadis ni terang-terang sebut bahawa orang Habasyah main tukar dalam masjid. Dasar pada main tukar ni selain pada orang panggil peluh tubuh, memberi peluang kepada orang Islam ni, maknanya duduk keadaan cergas, duduk tubuh badan dia cergas dan duduk keadaan siap siaga selama-lamanya untuk menghadapi masalah perang. Jadi kesimpulannya, perkara-perkara yang ada hubungan dengan masyarakat, yang ada hubungan dengan negara, masjid diberi peluang sepenuhnya untuk orang buat dalam dia. Jadi lah ni kalau nak ceramah politik Islam tak boleh doktor maknanya. Dia ada muduk larang orang berapa semua sekali tu orang jahil tu kita tak reti apa sekarang. Dia reti semaya apa baru ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi. Hadis aku tadi. Waja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hasbuk wa aqulu uskut marratayn aw salasan. Bila Nabi kata kepada Siti Aisyah hasbuki, bawalah setiap menguh dah aku. Wa aqulu, akunya Siti Aisyah kata, aku lah berkata uskut, dia uskut marratayn aw salasan. Dua kali Siti Aisyah kata ke Nabi duduk dia enggak? Kawan ni luruh dah. Dia cakap duduk dia enggak? Dua kali atau tiga kali. Summa qala ya Aisyah hasbuki. Akhir sekali Nabi kata sabarlah, cukuplah. Faqultu na'am. Aku kata tak apa, puas dah aku, puas. Fa asyara ilaihim fansarafu. Jadi bila Siti Aisyah tu tak apalah, puas dah. Nabi pun isyarat pada orang tu, fansarafu, orang tu pun balik aku. Dia Nabi kata apalah, cukup dah tu. Tak aku panggil nak tengok. Bini aku nak tengok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi sebut lagi khairukum li ahli. Orang yang paling baik sekali dalam agama ni ialah orang yang paling baik dengan isteri dia. Wa ana khairukum li ahli. Dalam agama manusia di seluruh dunia ni, akulah orang yang baik sekali dengan bini aku. Nabi kata kau nak jadi orang baik, orang yang terbaik sekali ialah orang yang paling baik dengan anak buah dia. Anak isteri lah kita panggil. Dan aku boleh berjamin, wa ana khairukum li ahli. Akulah orang yang paling baik sekali untuk anak buah aku. Nak cari orang yang baik dengan anak bini tak ada kecuali aku, Nabi kata. Dalam ayat sebut akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Orang yang mukmin yang paling sempurna dari segi imannya, orang yang perangai molek dan yang lebih lemah lembut dengan anak bini. Wa qala alaihi salam khairukum li nisaihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Jabir halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka hatta islam. ووصفت أعرابية زوجها وقد مات. Sekarang dia buaya satu perkataan orang Arab Badui Arab. Dia buaya perangai tuk laki dia, dan tuk laki dia tu mati lama dah lah. Faqalat wallahi laqad kana dhahukan idza walaj sikitan idza kharaj akilan ma wajad ghaira sa'ilan amma faqad. Orang Arab ni satu daripada kelebihan dia, bila dia kecil ada buah sajuk tu ada. Bukan dia mengaji sekolah mana, tapi pesing Arab ni bahasa pandai kecil.
Dia kata tok laki aku ni gemuluh tok laki aku. Gemuluh tok laki aku ni dahukan idza walad. Kelakar. Bila dia ada rumah dia kelakar. Dahukan maknanya beri suka. Kelakar panggil kelakar. Tok laki aku ni kelakar bila duduk rumah. Tapi sikitan idza kharaj. Bila duduk daripada rumah dia. Mana dia ni kelakar dengan orang dak, dia kelakar dengan aku ya. Kalau dia nak kelakar dengan orang tu dia ditaruh cadang balik ke rumah kelakar dengan aku. Ni dia puji tok laki. Kita balik rumah marah bila kena pula kum kecil. Ho ha nampak nak lekuk kecil. Tapi balik rumah kau ho ha. Dia tu ho ha sini ho ha. PE. Duduk rumah kelakar tok laki aku. Tapi bila keluar daripada rumah sikit dia. Akilan ma wajad. Dia balik rumah makan apa ada. Gapo aku ida, waktu dia makan. Tak kata dah, gapo tak malas dah. Rasa ilan amma faqat tak mitok kau tak ada. Gatu ada kawin. Gani ada kawin. Apa tak apa kata. Apa tak buat gani. Dah, tok laki aku kata dia aku ida, waktu dia makan, hak tak ada dia tak tanya dah. Duduk rumah kelakar, tu duduk luar dia. Ni tok laki yang juruh nak bayar. Belah mana kita? Kita yang belah mana? Tapi ni bukan hadis apa dak, cerita satu orang Badui puji tok laki dia. Bakal dia orang Tino setuju kalau tok laki dia lolo ni buat lagu ni balik rumah kelakar luar dia tok kecek maknanya bila tok laki kita ni kita tahu dia ni pedian dua, artinya dia tak kecek hak kita, tidak wayak kerana Nabi di rumah, dia tidak kecek hak Tino mana-mana dak. Orang Tino boleh hajat. Hatta ada sayang dah dia. Lepas tu dia duduk. Lepas tu makan minum rumah kau. Ida hok tahu mana hok angin. Kau hok metoh. Kau tak kata apa. Kalau angin. Kalau angin. Tidak kata seorang makan dia. Makan juga. Tadi dia ni. Tidak kata lelaki yang makan dia. Bini makan hok tu juga. Kita sama-sama makan angin. Apa yang susah? Kalau betul. Tidak tu lelaki yang makan. Bini makan hok tu juga. Jadi apa yang susah? Dia kalau hari-hari metoh tu lain lah. Kalau hari-hari metoh tu lain. Tapi sekali-sekala metoh buat guna. Bukanlah dia niat nak masuk nasi metoh. Dia tu habis guys. Saya ketuk lelaki tiba-tibanya kayak api basuh ko air hujan ko ataupun anak teriak tu. Yang metohnya niat buat guna. Sekali-sekala. Kalau hari-hari metoh tu boleh kita kata passion dia. Passion dia. Sebab cerita tu kan masuk. Jadi kecil dengan orang putih. Kata saya tuan pandai masuk 100 macam masakan. Jadi orang putih ni terima dia jadi tukang masak. Tahu-tahu betul. Tahu betul. Ini satu passion kata. Ini satu passion. Passion betul. Gitu. الرابع ألا ينبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواه. Sekarang dia nak kerut balik. Itu yang kita nak kerut. Dia curut sekat jalan. Balik dia kerut balik. Dia kata yang keempatnya tu lelaki kena jaga. Jangan berdoa lalu bergurau. Allah yang basuta fid da'abati. Jangan buka sangat gurau. Wa husnil khuluq. Dan jangan terlalu amat baik doa. Jangan baik doa lalu. Gurau jangan banyak sangat. Perangai pun jangan tunjuk molek semua berdoa lalu. Wal muwafaqati dah setuju semua bittiba'i hawa siapa kau pikat tu nafsu retina dah. Jangan. Orangnya kena molek. Hak benda dia hak pik uduh kena tapi jangan siapa kau pikat tu hawa nafsu retina. Ni dah pada. Ni payahnya. Nak tahu hak mana hawa nafsu dah hak mana hak semati. Kadang-kadang retina kata abang beli subah sepasang. Di subah sepasang ni hawa nafsu kau fikir retina. Kita orang datang bukan fikir sekali pun tak ada fikir nak pakai subah tak gitu kan. Tapi bila retina nak subah, hakikat tu kita sebagai tok lelaki yang bijaksana kena faham juga. Orang retina ni pesen dia dah makan ni. Hatta orang jatuh haram pakai mah tapi orang retina tu tak boleh. Menunjukkan Islam ni beri peluang kepada orang retina makan. Oleh yang demikian bila dia nak subah kau nak cicing kau kita tak ada. Wan moga Islam beri peluang kepada orang retina makan. Ini oleh yang demikian bila dia minta nak makan, hakikat tu kita kena fikir.
Ia minta hawa nafsu dia ke, ataupun minta sifat dia sebagai orang puan yang bahasa dia boleh apa dia diberi keluar makan. Itu dulu. Jadi boleh kan nikah. Kalau sobat boleh dah kami tak sobat pulak, sobat boleh dah kami tak sobat pulak, berapa pasang sobat weh. Ketika tu bolehlah kita tu. Jadi artinya waktu kita beli sobat ke dia, orang beli citing ke dia, berapa ke dia tu, kita beli atas dasar dia ni orang puan, bukan atas dasar turut hawa nafsu. Itu dulu. Ila haddin yufsidu khuluqah. Jangan turut siapa kau fikak memunuhkan perangai dia sendiri. Turut nafsu dak lalu pun punuh perangai juga. Bila punuh perangai dia, kita pun serabut perut juga. Ya kita tu dia jawab gora, jawab selawat gitu-gitu juga nak suruh hidup orang panggil riang gembira. Tapi siapa kau fikak turut nafsu memunuhkan kita juga. Itu kerja cara dia. Wa yasqutu bil kulliyati haibatuhu indah. Turut punya turut siapa kau punuh perangai dia dan jatuh kehebatan kita di pandangnya dia. Siapa kau kat kita ni orang panggil tunggu, ikut dia suruh turut, berapa jadi kali budak dia. Itu orang panggil tidak tok lelaki dah ni. Ini orang panggil budak gaji dia. Jadi ibaratnya orang tinggal ni tokek, tok lelaki ni jadi budak gaji dia, ikut suruh buat belaka. Bila siapa kau kat tok lelaki ni ikut suruh buat belaka, ikut titi gapo orang panggil, ikut suruh buat belaka, nanti kau tu orang panggil kehebatan tok lelaki tak ada dah ketika tu. Kehebatan tok lelaki tak ada. Dia jadi tak ada kenapa? Kerana tok lelaki tak pandai waktu mula-mula gitu. Jadi biarlah kau buah dia pun kita tunggu, tapi di samping tu dia kena burung pada kita. Kena ada had. Dia jaga sekali tu kena ada. Biar dia berasa kita ni tok lelaki, bukan budak dia dah. Ni terletaklah di atas kebijaksanaan atau panggil budi bicara sendiri. Apa lagi? Bal yura'i li'tidal fi. Oleh itu tok lelaki kena jaga sifat sederhana. Kena jaga sederhana. Jangan tak boleh lalu cicing, jangan selalu banyak doa pas betul pas-pasan. Jangan. Kena duduk atas pikat sederhana. Fala yada'ul haibata wal inqibad mahma ra'a munkaran. Artinya jangan duk lok kepada kehebatan dan inqibad bila dia tengok benda munkar. Bila tok lelaki tengok orang puan dia buat benda munkar, jangan duk takut, jangan duk gerung pada betina, walaupun tok tua ni datuk kau teku kau raja kau berapa jangan. Jangan berasa dulu marah bini kan. Bunga bini anak datuk. Bini ni anak orang kaya suruh cerah tu aku tak pakai kereta aku. Fikir buat tu kata dia. Akhir sekali orang panggil kemudian tu kun kontrol duk panggil. Jangan. Fala yad'ul haibata wal inqibada mahma ra'a munkaran. Jangan sekali-kali dia berasa gerung dan jangan sekali-kali berasa gedebak perut bila dia tengok orang tina dia buat benda mungkar. Wala yastahbab al-musa'adati 'ala al-munkarati al-battata. Dan jangan sekali-kali dia buka peluang buat benda mungkar al-battah. Sikit pun jangan. Sifat kata benda mungkar, jangan sekali-kali buka peluang pada orang tino buat. Abang pergi kedai tu beli tangan hak baju sekerak apa ni? Tangan hak lengas baju hak lengas sekerak tu jangan. Walaupun ada rumah. Kalau tu pakai nak duduk rumah dalam hak sekerak jangan. Mula-mula duduk rumah pas duduk tangga pas tanah. Kata jangan. Nak pakai walaupun mana pun walaupun duduk rumah sekalipun kena jaga aurat. Di kedai tu beli apa dia panggil? Midi kan. Midi. Pakai hok sekat putih gapo semua tu. Jangan. Midi ke apa? Gua ni tahu pada ambon gua. Maxi ke apa ni. Jangan. Bal ma ra'a ma yukhalifu asy-syar'a wal maru'ata tanammara wa amta'ada. Maka wajib atas untuk lelaki bila saja tengok benda yang menyalahi syarak dan menyalahi maru'ah, tanammara, dia kena tunjuk dia ni lima. Tanammar maknanya buat lima.
Kita ni orang tapi sekali-sekala kena buat rumah. Wang ta'ala dia kena kacik gigi. Dia kata lagi. Buat rumah dulu. Buat pola-pola misal dulu sekali. Wang ta'ala dan apa ni kacik gigi. Dia ajar kat orang jantan supaya kehebatan tok lelaki ni terus-menerus ada pada kita. Kita ni walau belah mana pun tok lelaki, orang jantan diberi mandat sepenuhnya untuk mengawal isteri kita. Hak gurau tu gurau, hak bekok tu bekok. Tapi siapa kau pikap gurau bekok sampai pada kita ni orang panggil jatuh air muka kita depan retina kita. Orang retina tidak berasa dah kita ni orang jantan tidak berasa dah kita ni tok lelaki. Itu orang panggil dayus kita jadi. Bekok lain, tapi jantan kita tu mesti ada jantan kita. Bal mahma ra'a ma yukhalifu syar'a wal mar'ata tanammar. Bila saja tok lelaki tengok benda yang menyalahi syarak pada perempuan wal mar'ata dan perkara yang jatuh kain muka kita sebagai tok lelaki, tanammar, dia kena tunjuk bersinga dia, berima dia, wa ta'adha, dia kena kacik gigi. Fabida adli qamatis samawati wal ardu, kata dia dengan sebab adillah langit dan bumi ni boleh tegak sampai kendul. Kalau Tuhan ni bahasa walaupun banyaknya kau pun jana habislah dunia. Buat yang adillah maka langit dan bumi tegak molek. Begitulah keadaan sebab di langit dan bumi ni boleh duduk senyap kerana Tuhan ni adil. Begitulah rumah tangga boleh jadi selamat kalau tok lelaki ni adil. Hak bini nak pun kena bui, hak bini apa hak gorah pun kena gorah, hak selera pun kena selera, hak marah pun kena marah. Wa kullu ma jawaza haddahu in atasa ala diddih. Kerana keadaan setiap benda yang melebihi batas dia mesti tangguh kita balik. Tiap benda yang kita buat tu melebihi had mesti terbalik. Sebab kita kata makan. Makan nak suruh tubuh segar. Tapi bila siapa kau kenyang duduk lalu, tidak segar lah, busuk hospital lah. Tak gitu kan? Itu dia. Begitulah seterusnya. Makan, minum, tidur, bangun, kain, pakai, rumah tangga, laki, bini, kena duduk sederhana. Bila lebih, dia balik. Jadi orang Melayu panggil kemudian luar ni kerana baik doa bini. Nak payah doa bini siapa kemudian luar. Kemudian luar perahu, tak mau teh lalu. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد